Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita hari ini dalam bab 5, masih lagi bab 5 video kita berkenaan dengan rangkaian dalam teori graf. Okey, untuk standard pembelajaran hari ini kita akan melihat bagaimana kita membanding beza antara graf terarah dengan graf tak terarah, dan juga yang kedua graf pemberat dengan graf tak berpemberat. Okey. Kita lihat dahulu untuk yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan graf terarah dahulu. Okey. Graf terarah ialah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Okey. Di mana di sini dia ada satu keywords di sini yang perlu kita kenal pasti, iaitu arah kaitan. Okey, arah kaitan dekat mana? Kalau kita lihat dekat sini, di sini. Ni, yang dia bagi pada kita ni, arah. Okey, maksud dia arah dekat sini. Bila dia bagi bahagian tepi, okey, tepi yang mengaitkan antara bucu A dengan bucu B, maka kita tahu bahawa A ini adalah dia punya bucu yang awal, manakala B adalah bucu yang akhir. Okey, untuk nilai bagi arah di sini, bahagian tepi AB ni. Okey, manakala untuk yang kedua ini pula, okey, di sini pula kita punya mula. Okey, bucu mula, manakala ini adalah bucu akhir. Kenapa cikgu cakap begitu? Kerana kalau lihat di sini kita punya arah ni. Okey, arah. Okey, arah kaitan yang diberikan tu. Okey. Lepas tu yang di bawah ni pun sama juga. CA, maka ini bucu mula, ini adalah bucu akhir. Okey. Kalau untuk kaitan tepi AB tadi tu, ini yang jadi awal kan? Okey. Ini bucu awal. Ini bucu akhir. Okey, ikut pada kaitan yang diberikan. Okey, graf terarah biasanya digunakan untuk mewakilkan aliran proses lah. Macam diberikan ni peta jalan raya, peta penerbangan, macam-macam lah. Okey, rangkaian komputer, catat organisasi dan sebagainya. Okey, apa pula graf tak terarah? Graf tak terarah ni ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Yang ni contoh. Contoh dia tak ada apa? Dia tak ada ni, tanpa penandaan arah. Maksudnya tak ada macam yang tadi ada anak panah tu. Okey, itu maksud dia graf tak terarah. Okey, jadi kita boleh tahulah dekat sini apa beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Okey, jadi cikgu boleh simpulkan, bukan simpulkan dah nak habis dah. Cikgu boleh beritahu bahawa graf terarah ni dia ada arah kaitan. Okey, dia ada arah kaitan. Okey, antara dua bucu. Okey, untuk graf terarah. Manakala graf tak terarah, dia tak ada tanpa arah arah kaitan ni. Dia tak ada. Okey. Manakala nanti bila kita lihat, okey, pada seterusnya, sekejap lagi, kita bila arah kaitan ni, kita tak boleh nak buat dia punya penulisan, okey, tak bebas. Yang ini dia secara bebas, manakala untuk graf terarah ni dia tak bebas. Kenapa? Sebab, okey, cikgu tunjuk di sini. Mari kita lihat dekat sini. Okey. Kenapa cikgu cakap begitu? Okey, kita tengok beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Okey, kita ada graf mudah. Sekejap lagi kita lihat pula graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Okey, mari kita lihat dahulu yang ni. Okey, beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Okey, untuk yang pertama, okey, graf mudah ni. Okey, untuk graf tak terarah, kalau awak lihat dekat sini,
kita nak lihat, okey, saya nak cari nilai dia punya apa orang panggil bucu dulu. Okey, macam biasa kita nak cari bucu dia. Okey, mana bucu dia? Okey, kita ada A, B, C dan juga D. Betul? Okey, macam biasa yang kita buatlah sebelum ni. Okey, nilai bucu adalah 4. Okey, begitulah kita nak tengok dia punya tepi. Okey, untuk tepi, ini yang cikgu cakap ni. Graf tak terarah, okey, kita bebas. Maksudnya di sini, okey, saya mulakan kalau macam biasa, cikgu suka buat dekat sini. Okey, tepi di sini kita tahu ni adalah AB, AC, BC dan juga CD. Okey, kita buat penulisan tu, okey, penulisan kedudukan pasangan bucu ni dia bebas. Okey, maksudnya, okey, bila cikgu tulis dekat sini, cikgu hanya letak ikut pada yang telah kita buat sebelum ni, AB, AC, okey, lepas tu diikuti dengan BC dan juga CD. Okey, dan cikgu tutup dia punya. Kita tulis macam ni saja. Betul? Okey, bagaimana pula dengan darjah? Okey, untuk darjah yang ini, cikgu boleh tengok untuk graf tak terarah ni, untuk darjah. Okey, untuk darjah dia, kita tahu bahawa untuk darjah bagi A ada berapa ni? Dia keluar 1, 2. Okey, jadi 2. Darjah untuk B kita ada berapa? Mana B? Ni 1, 2. Betul? Darjah untuk C ada berapa? 1, 2, 3. Okey. Darjah yang keluar dari D kita ada berapa? Kita hanya ada 1 sahaja. Okey. Maka jumlah darjah adalah kita jumlahkan semuanya sekali, kita dapat 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1, kita dapat 8. Okey. Kita ingat balik, jumlah darjah sama dengan 2i. Bilangan i. Ni bilangan i kat sini ada 1, 2, 3, 4. Okey. Bilangan i kita ada 4. Maka yang ini kita 2 darab dengan 4, 8. Ini adalah pengetahuan yang lepas lah. Okey. Betul? Okey. Untuk graf terarah, mari kita lihat graf terarah. Okey, macam mana pula kita nak buat dia punya nilai-nilai bagi set bucu. Okey, set bucu kalau kita nak tengok dekat sini, okey, mari kita lihat. Bucu dia dulu. Kita ada yang sama, betul. A, B, C, D. Okey. Nilai bucu yang kita ada sebanyak 4, betul. Okey, bagaimana pula dengan kalau cikgu nak lihat kepada dia punya tepi? Okey, untuk tepi bagi graf terarah tak boleh suka hati, tak bebas macam yang kita buat pada graf tak terarah. Ini beza dia dua ni. Okey, mari kita lihat sebab apa? Sebab dia ada arah tu. Anak panah tu kan, ada anak panah, nampak kan? Okey, mari kita lihat dekat sini yang pertama ni. Okey, kalau dekat sini kita kalau untuk graf mudah yang tak terarah, kalau untuk titik tu terus saja kita buat AB AC, tapi yang ni tak boleh. Kenapa? Sebab B ni adalah dia punya titik keluar dia, titik mula. A adalah titik akhir, bucu akhir. Maka dekat sini kita boleh nyatakan dekat sini adalah BA. Kita tak boleh kata dia sebagai AB. Sebab dia ada tu tanda arah dia. Sama juga dengan tepi yang ini. Tepi yang ini kita tak boleh kata AC. Macam tadi kita tulis AC kan. Sebab dia adalah graf tak terarah. Manakala untuk yang ini, mana yang mula? Betul. Kita mula dengan C. Bucu akhir dia adalah A. Itu gunanya arah tu. Okey. Kita tengok pada tepi yang di bawah ni.
Mana dia punya titik mula ataupun bucu mula? Ya, bucu mula B. Jadi B, bucu akhir C. Jadi dia dapat sini BC. Yang ini, kalau kita lihat bucu yang ni tepi yang CD ni, okey. Kalau kita lihat pada graf tak arah, kita hanya letak CD. Yang ini pula kita ikut bucu dia, kita ikut dia punya arah. Arah mula adalah D. Arah mula, titik mula adalah D, titik akhir adalah C. Jadi kita tulis macam tu. Okey. Jadi tepi dia, okey, bila kita nak tulis, kita akan dapat BA, BC, CA dan juga DC. Okey, dan kita tutup kita punya set ni. Bilangan set yang kita ada, bilangan tepi yang kita ada 4 juga. Okey, sama saja. Okey, sekarang ni kalau kita nak tengok darjah dia. Yang ini. Okey, darjah baru kita lihat tadi adalah 8 kan? Ni. Okey, untuk graf tak arah. Okey. Saya kena letak. Okey. Untuk yang ini pula, kalau kita lihat, okey, kita nak tengok dia punya yang kita panggil darjah yang masuk dengan darjah keluar. Ataupun kita panggil dia sebagai in and out. Okey, macam mana nak buat tu? Okey. Untuk kita tengok bucu A dahulu. Cuba tengok bucu A. Dia ada keluar tak? Masuk keluar dekat sini, masuk cikgu anak panah. Keluar daripada A. Tak ada kan? Maka D in dia untuk A ni adalah kosong. Tak ada yang masuk. Darjah yang masuk. Darjah yang minta maaf, darjah masuk dia ada 2. Ni yang masuk. Keluar daripada A tak ada. D out dia kosong. Betul tak? Manakala untuk siapa ni? B. Masuk ada tak? Masuk dia tak ada. Sebab anak panah dia semua keluar kan? Maka yang ini D in bagi A, bagi B ialah kosong. D out bagi B, darjah yang keluar daripada B sebanyak 2. Ni. 1, 2. Okey, untuk titik C. Titik C pula. D in, darjah yang masuk dalam titik C. Okey. Masuk. Ada tak? Ada. Ni. Dia ada 1 saja. Manakala darjah yang out, in lagi. Yang keluar dari C ada berapa? Kelas. Minta maaf. Hati-hati. Ni dikira, ni pun dikira. Dia ada 2. Menghala masuk ni. Okey, menghala masuk. Menghala keluar ada sini. 1. Bila kita tengok dekat sini, okey, untuk D pula, dia tak ada yang masuk. Ada masuk tak? Tak ada. Dia ada keluar saja. Maka D in bagi D kosong. D out bagi D ada 1. Okey. Yang cikgu nak kamu lihat dekat sini adalah jumlah. Okey. Kalau kita jumlahkan, okey, jumlahkan untuk ini, DA ialah 2 tambah dengan kosong, kita akan dapat 2. D in A tambah dengan D out A akan dapat yang sama macam darjah yang kita dapat di graf tak terarah. Cuba lihat. Ni. Okey. Cuba tengok B. B dapat 2 kan dekat sini. Cuba lihat dekat sini bila kita buat tadi. D in B dengan D out B, kita dapat jumlah berapa sini? Ya. Maka DB ni pun dapat 2. DC sini kita dapat berapa? Betul. 3 kan? Tengok dekat yang kita buat pada sini. Nampak tak? 3. Okey. D untuk D. D kita dapat 1.
Boleh kelas? Okey. Jadi jumlah dia, okey. Cikgu buat dekat apa? Gambar. Minta maaf. Jumlah yang cikgu dapat adalah, cikgu jumlahkanlah. Jumlah bagi nilai D adalah DA kita ada 2, tambah dengan DB kita 2, tambah dengan DC kita 3, tambah dengan DD kita ada 1. Maka cikgu dapat jumlah yang sama iaitu 8, di mana jika kita guna rumus pun, okey, jumlah bagi D adalah 2 nilai bagi 2 darab dengan nilai bilangan bagi tepi. Maka 2, 4 masih kita dapat 8 yang sama ni. Okay, nilai yang ambil daripada sini kita masukkan, kita akan dapat sama ni. Sama saja. Okay. Cuma beza yang cikgu dah terangkan dekat sini adalah dia punya cara penulisan ni. Ni penulisan dia, nampak tak ni? Beza dengan yang ini. Okey. Lepas tu bilangan darjah sama. Cuma dia ada yang kita nak lihat dekat sini, D in dengan D out, iaitu bilangan darjah yang masuk ke bucu. Okey, ke bucu. D in ni maksudnya bilangan darjah yang masuk ke bucu. Kalau D out, bilangan yang keluar daripada bucu. Okey. Okey. Kita nak lihat pula bagi yang ini. Graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Okey. Mari kita lihat. Yang ini graf tata arah dulu. Graf tata arah memang kamu dah pakar dah ni. Pembelajaran sebelum ni pun, okey. Okey, kita tengok bucu dia dulu. Okey, tolong berikan pada cikgu bucu dia ada berapa sini? Ya. P, Q, R, S, T. Berapa bilangan bucu yang cikgu ada? 5. Betul. Okey, seterusnya daripada gambar rajah graf tata arah ni juga, cikgu nak lihat dia punya tepi. Okey, tepi kita tengok dekat sini. Okey, yang pertama. Tepi yang cikgu ada dekat sini yang pertama. Okey, ini dulu. Kita tengok P dulu . Okey, yang ni cikgu ada PQ. Next, PT. Ada lagi tak? Tak ada dah. Okey. Di sini cikgu ada 2 kan? Okey. Yang ni kita ada kita punya berbilang tepi. Maksudnya di sini pun QR. Yang ini pun cikgu sebut QR, berbilang tepi. Okey. QS dekat bawah sini. Okey. Lepas tu di sini adalah ST. Yang ini apa? Dia pergi dan masuk balik kan? Maksudnya yang ini kita ada TT. Okey. Jadi bila cikgu nak buat dia punya set bagi bilangan tepi adalah cikgu mula dengan PQ, PT. Okey. Diikuti dengan QR. Okey, ulang balik QR. Lepas tu cikgu ada QS and then ST dan last sekali adalah TT. Tolong beritahu berapakah bilangan tepi cikgu ada? Betul. Bilangan tepi saya 7. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh? Okey. Seterusnya, daripada sini cikgu nak cari cikgu punya bilangan darjah untuk graf tata arah dulu. Okey, bilangan darjah. Okey, bilangan darjah cikgu nak lihat, okey, kalau kita buat di sini kita tahu rumus yang kita guna 2i saja kan. Maka dekat sini 2 darab dengan 7 kita dapat 14. Okey, cikgu nak kamu lihat dahulu bagaimana kita nak cari dulu bilangan darjah, jumlah darjah tu berdasarkan graf tata arah ni. Okey, cikgu nak, sebab yang ni nak kaitkan dengan D in D out kejap lagi. Okey. Okey, kita tengok yang pertama. Untuk P dulu. Okey, darjah P. Berikan pada cikgu berapa yang ada dekat darjah P tu? Betul, ada 2. 1, 2. Dia keluar 2 kan? Okey. Darjah yang keluar daripada Q berapa? Daripada Q.
Berapa? 3. Baik. Ni, cuba tengok betul. Oh, besar kan? 1, 2. Ni 3. Yes. 4 dia ada. Okey, dia ada 4. Okey. Darjahnya untuk PQR. Okey, PQR. Okey, R kita ada berapa? R kita ada, betul, 2 saja ni. Daripada R kita ada 2 saja. Manakala darjah bagi S ada berapa? Betul, ada 2 juga. Okey, PQRS. T ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, T ada 4. Maka darjah bagi T pun ada 4. Okey. Jumlah darjah dekat sini ada berapa? Sama juga. 14. Boleh kelas? Okey, ni graf terarah. Okey, yang pertama cikgu nak cari dahulu kita punya jumlah bucu. Sama kan jumlah bucu? Kita ada P, Q, jumlah bucu. Nyatakan set bucu dulu. P, Q, R, S, T. Jumlah bagi bucu pun kita ada sebanyak 5. Okey, bagaimana pula dengan set tepi kita? Okey, set tepi yang ini kena tengok anak panah tu. Sebab kita ada dia punya arah dia. Kita tak boleh main letak macam graf tak arah tadi kan. Okey, kita lihat dulu. Ni ada in out tu kan. Nampak? Okey, yang pertama. Di sini kita ada apa? Okey, P pergi Q. Maka P mula, Q akhir. Yang untuk P juga ni. T yang mula baru P kan. Jadi kita ada T, P. Taman petaling. Yang ni Q, R. Okey, Q, R. Yang ni R, Q. Ikut dia punya arah. Yang ni mana mula? S. Okey, S, Q. Ni mana mula? T, T, S. Yang ni ada mula tak? Okey. Yang ni tak ada kan? Tak ada dia tunjuk kan sebab yang ni. Jadi yang ni memang dia adalah TT. Untuk gelung memang TT lah kita bagi tahu. Okey. Okey, jadi kita nak buat dia punya set. Okey, maka kita ada set dekat sini. Yang pertama PQ. Okey, diikuti dengan QR, betul. QR. Lepas tu kita ada RQ. Okey. RQ. Lepas tu diikuti dengan SQ. Lepas tu kita ada TS. Okey. Lepas tu kita ada TT. Dan akhir cikgu ada apa? TP. Baru kita tutup kita punya set. Okey. Bilangan tepi ada berapa ni kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 7. Okey. Jadi dekat sini pun cikgu nak tengok yang mana in, mana out. Bilangan darjah yang masuk bagi tepi-tepi kita tu. Okey, yang pertama untuk P dulu. Okey. Kita tengok P dahulu. Yang masuk dalam P ada tak? Ada berapa? Ya, betul. Ada 1 ni saja yang masuk. Okey. Maka 1. Berapa pula untuk keluar daripada P? P keluar ada 1 juga. Maka jumlah P ada berapa? Jumlah P kita ada? Ya, ada 2 sini. Maksudnya saya ambil in tambah dengan out, kita ada dia punya jumlah darjah dia bagi P, bagi titik P. Okay, next Q. Kita tengok Q. Yang masuk Q. Masuk Q kalau lihat dekat sini, sini ada 1, ni ada 2, ni ada 3. Yang keluar hanya 1.
D out bagi Q ada 1. Maka jumlah bagi Q, darjah Q ada berapa dekat sini? Ya, ada 4. Okey, seterusnya cikgu dah tengok PQ R. Okey. R, mari kita lihat R. Mana R? Okey, untuk masuk ada berapa? Ya, ni. Benda yang sama ni. Okey, yang masuk dalam R ada 1 saja. Yang keluar dari R pun 1 saja yang ini. Okey. Keluar pun 1, maka kita tahu jumlah bagi darjah titik R kita ada 1 tambah 1, 2. Boleh kelas? Okey, seterusnya PQR S. Okey, yang masuk dalam S, mana S? Ada berapa? S ni dia ada 2 sebenarnya. Okey, tapi yang masuk dia 1, keluar 1. Okey. Out pun dari S pun 1. Boleh kelas? Okey. Maka kita ada dekat sini di S kita ada 2 saja. Okey, untuk yang terakhir T. Okey, T kita. T yang masuk ada berapa? Yang masuk daripada T. Ada orang kata cikgu, keluar je ni. Okey, yang pertama cikgu nak bagi tahu dekat sini, dia ada gelung kan dekat sini. Maka gelung ni maksudnya dia masuk. Dia masuk juga tu. Okey, dia masuk. Okey, gelung, bila ada gelung saja dia mesti ada masuk. Manakala untuk keluar, gelung untuk itu termasuk sekali dengan keluar. Maksudnya ini dia masuk, dia keluar juga. Yang ini dia memang keluar. 1, 2. Termasuknya ini dia jadi T3 yang keluar daripada 3 darjah yang keluar daripada kita punya titik T. Okey. Jadi bilangan bagi T kita ada di sini sebanyak 3 tambah 1, 4. Sorry. Kita ada 4. Jadi bila kita jumlahkan semuanya di sini, jumlah D kita ada berapa? 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 4 lagi, kita ada berapa? Ya, kita ada 14. Kalau kita guna daripada rumus ni yang pernah kita belajar kan sebelum ni. Kalau saya ambil ni. Jadi jumlah D adalah 2I, maka 2 darab dengan 7. Ya, kita dapat 14 juga. Ni sama. Okey kelas? Boleh ya? Okey. Kita nak lihat pula. Yang ni cikgu nak terangkan contoh dia. Okey, contoh untuk contoh 7 ni ya. Okey, kita ada A dengan B sebenarnya. Kita tengok A dahulu. Okey, lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, yang pertama yang kita ada dekat sini adalah kita punya set bagi kita punya bucu. Kita ada P, Q, R, S, T, U. Okey, jadi cikgu buat dahulu. Ni graf terarah. Terarah maksudnya kena ada anak panah. Okey, cikgu suka buat P dulu. Diikuti dengan Q. Okey. Lepas tu cikgu letaklah R, S. Dia ada berapa? Ada 6. Okey, ada 6. Saya buat ni lah. Okay. P, Q, R, S, T, U. Okey. Yang pertama, PQ. Okey, jadi bantuan. Kita nak buat dahulu kita punya ni. Okey, PQ. Maka kita lukis PQ. Okey, saya lukis PQ P bergerak ke Q. Okey, itu kita punya yang pertama. Mesti ada anak panah. P, Q. P, sekejap. P pergi R. R pergi Q. Okey, cikgu tak boleh lukis macam ni. Minta maaf. Sebab P tu. Okey, cikgu buat balik.
akan pergi pada Q dengan R. Maksudnya Q dengan R dia mesti duduk kiri dengan kanan dia. Okey. PQR. Lepas tu R ada kaitan dengan Q, R ada kaitan dengan S. Cikgu letak sini S. P, Q, R. P, Q, R, S. Lepas tu S ada kaitan dengan T. Okey, tak apa dengan T. Kita letak sini dengan T. Okey. Okey. Oh, kalau perasan dekat sini, pada kita punya pasangan ni tak ada U. Tapi kita kena lukis juga U. Maksudnya kat sini U ni dia tak ada apa-apa. Dia bucu yang boleh kategori sebagai bucu yang terpencil lah. Okey? Okey. Baru kita nak lukis balik. Minta maaf. Pasangan tu. Itu orang kata hati-hati kan. Okey, kita buat dulu. PQ. P pergi Q. Okey. Jadi kena buat dia punya anak panah. P pergi Q. Next, P pergi R. P pergi R. PR. Dia punya tepi dia PR. Okey. Lukis. Dan juga jangan lupa anak. Oops. Oh, dia ni. Anak panah dia adalah PR ni. Okey. Next, kita ada RQ. Okey, RQ. RQ ni anak panah dia. Naik macam ni. R pergi Q. RQ. Okey. Seterusnya, kita ada SR. SR. Kita ada S pergi R. S pergi R di sini. SR. Okey. Anak panah jangan lupa. SR. SQ. Maksudnya S naik atas Q ni. Okey. Kita ada SQ. Okey. SQ. Next, kita ada dekat sini SQ, ST. ST. Okey, kita ada ST. Okey, kita ada ST. U tak ada kaitan. Okey, tak ada kaitan yang kita nak buat. Okey, jadi dia ada. Mari kita lihat. Okey, kita tengok balik PQ. Okey, PQ dah siap. PR, okey, RQ, SR, ST, ni ST, SQ. Oh, okey, ngam. Kita dah ada dah kita punya ni. Jadi kita biarkan dia bucu terpencil kita panggil ni. Okey, tak ada apa-apa yang ada kaitan dengan dia, biarlah. Tapi kita kena lukis lah. Okey. Okey. Mari kita lihat pula B. Okey. Kesinambungan lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, B graf terarah juga mempunyai satu gelung pada bucu Q dan RS ialah berbilang tepi dengan keadaan yang ini dia bagi dekat kita PQRS. Okey, itu semua adalah kita punya tepi. Okey, tepi pula kita punya bucu P. Okey, Q, R, S. Okey, cikgu ada P, Q, R, S. Okey, dia dah bagi tahu dah siap-siap. Okey, apa yang dia bagi tahu dekat sini? Dia bagi tahu gelung pada bucu ni, gelung pada bucu Q dan berbilang tepi pada RS. Okey, jadi cikgu nak lukis dulu. Okey, gelung dekat Q. Lepas tu ada apa? Ada berbilang tepi dekat RS. Maksudnya sini. Okey. Dengan keadaan. Dia bagi keadaan. Yang ini yang kita nak lihat. Okey. Yang masuk P1, yang keluar daripada P1. Masuk P1, keluar P1. Jadi kita nak lukis dulu. Okey. Masuk P. Okey, jadi di sini kita nak kena tahulah dia punya masuk dengan keluar. Masuk dengan keluar. Okey, kita buat di sini. Okey. Dia ada dua kan, dia tak boleh anak panah tu ni. Jadi dia ada masuk, dia ada keluar lah kat sini. Kalau yang ini
keluar, yang ini dia jadi masuk. Sebab kita ikut daripada soalan. Okey, lepas tu masuk Q ada 3. Masuk Q adalah 3 termasuk dengan kita punya gelung ni kan. Okey. Jadi yang ni dah masuk dah. Jadi tadi 1, ini 1, dah berapa? Dah 2. Tambah satu lagi, kita ambil lah Q pergi ni R masuk Q pula. Ni menjadikan dia punya D in dia sebanyak 3. D out dia ada 2. Okey, out maksudnya yang ini dah jadi 1 dalam gelung 1. Jadi out dia yang seterusnya? Ya, betul. Out seterusnya adalah dia pergi pada S ni. Okey, cikgu rasa yang ini cikgu kena kecilkan. Cikgu kecilkan dulu Cikgu lukis yang ni dulu. Sebab macam terdouble dekat situ nanti. Okey. Cikgu lukis balik. Cikgu lukis balik. Okey. Yang ini gelung ada kat sini 1. Okey. Lepas tu kita punya apa ni? Tadi kita dah terpadam kat sini. Okey. Okey. Dengan yang ni. Baik. Okey. Okey. So, yang ini tadi mana cikgu ni? Yang masuk 3. Okey, 1, 2, 3 termasuk gelung. Keluar ada 2. Okey, yang ini dalam gelung ni dikira 1. Yang ini Q pergi S 1. Okey, yang itu keluar. Okey, kita ada 2 dekat sana. Okey. Seterusnya untuk R. R masuk kosong. Keluar ada 3. Okey, di sini termasuk 3. Yang ini pun keluar. Yang ini pun keluar. Dia tak ada masuk langsung. Okey, R tak ada yang masuk. Anak panah tak ada yang masuk. Semua keluar. Okey. S ada masuk 3. Okey, S masuk 3. Ni 1. Ini 2. Ini 3. Betul. Out 1. Dah betul dah. Okey, selesai. Selesai kita punya gambar rajah kita untuk graf terarah yang melibatkan gelung dan juga bibilan tepi. Okey, kita lihat pada dia punya ni yang diberikan pada kita. Okey. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Tadi kita ada dua kita punya objektif pembelajaran hari ni kan. Standard pembelajaran kita yang pertama, kita nak tahu berkenaan dengan beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Ini yang seterusnya. Apa? Iaitu graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Okey. Apa pula ni graf pemberat dengan graf tak berpemberat ni? Okey, bila graf berpemberat adalah graf terarah dan graf tak terarah. Okey, sama juga dengan graf tak berpemberat. Cuma beza dia dekat tepi. Okey, kenapa? Tepi ni dia ada nilai atau pemberat untuk graf pemberat. Manakala untuk graf tak berpemberat tak ada nilai. Okey, sebagai contoh ni jarak antara dua bandar, masa dia ambil untuk satu gerakan, nilai arus apa cos. Okey, tepi yang mengaitkan maklumat untuk graf tak berpemberat ni hierarki jawatan, peta alih, peta pokok, peta buih. Maksudnya waktu kita lukis tu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pada tepi. Okey, yang ini dia bagi satu contoh saja, iaitu contoh 8 kalau kita lihat dekat sini. Okey. Rajah di sebelah ini apa? Graf berpemberat. Kenapa? Sebab dia ada nilai. Nilai dekat mana? Ni semua ni nilai yang dia bagi ni adalah kita nak tentukan dia adalah dia punya pemberat. Dia dah bagi dah nilai pada dia punya antara bucu tu. Boleh? Okey. Rajah di sebelah menunjukkan pilihan laluan sahala Izharul untuk menjalankan latihan larian. 4 Mei nanti baru boleh buat larian ni. Bucu V1. Okey, mana V1 kita? Okey, atas tu mula ialah tempat permulaan, dan bucu V5. Mana V5? Okey, bawah ni ialah tempat terakhir sebelum dia balik ke rumah. Okey, tentukan jarak laluan sehala yang terpendek dari V1 ke V5. Okey, jadi kita nak tengok yang mana yang terpendek dahulu. Okey, yang terpendek mesti melibatkan bucu yang
yang sedikit. Okey, mari kita lihat kemungkinan yang kita ada. Yang pertama. Okey, yang pertama. V1. Kita mula dengan V1. Nak pergi ke V5. Okey, V1 dia boleh pergi. Tengok arah anak panah. V1 dia boleh pergi V2, dia boleh V3. Okey, V1 dia boleh pergi V2, dia boleh pergi V3. Betul? Okey. Lepas tu V3, okey, dia boleh pergi V4. V3 dia boleh pergi V4. Okey. V3 dia boleh keluar lagi tak? Tak ada. Dia boleh masuk saja kan? Okey. V2 dia boleh keluar. Dia boleh pergi kepada V3. Okey, dia boleh pergi pada V3 ataupun dia terus pergi pada V4. Okey, dia boleh keluar terus pergi pada V4 atau dia pergi kepada V5 terus. Okey. Okey, kalau V3 dia pergi V4, nampak? V3 V4. V2 pergi V3 pergi V4. V4 baru dia pergi V5. Kita ada banyak dekat sana jalan. Tapi yang cikgu nampak dekat sini, kita melibatkan 3 saja yang ni. 1, 2, 3. V1, V2, V5. Jalan yang terpendek. Kenapa cikgu cakap pendek? Okey, mari kita tengok. Okey, V1. Okey, kita buat pula. Okey, V1 pergi V2, pergi V5 terus. Okey, cikgu ambil yang itu. Okey, baru cikgu tengok dia punya pemberat dia. Okey, apa nilai, apa maklumat yang dia bagi. Okey, V1 berapa dia punya nilai? V1 tak ada. Okey, V1 pergi V2. V1 pergi V2 600. Ni V1 menghubungkan V2 600. Okey. Lepas tu V2 pergi V5 terus cikgu tambah dengan 500. Okey, yang ini adalah meter Okey, jadi cikgu dapat dekat sini 600 tambah 500 dapat 1100 meter. Okey. Ada orang kata, cikgu, kadang-kadang betul. Hati-hati nilai ataupun pemberat ni yang dibagi kat kita tu kadang-kadang dia tricky. Kadang-kadang yang jauh ni pun boleh jadi paling pendek. Okey, mari kita tengok. V1 pergi V2, pergi V3, pergi V4. Tak apalah, kita cuba saja. V1 pergi V2, pergi V3, pergi V4. Okey, kita ada yang tu. Yang seterusnya kita ada V1, dia boleh pergi V3, dia boleh pergi V4, dia boleh pergi V5. Kita tengok ketiga-tiga keberangkalian yang ada dekat sini kan. Ada lagi V1, V2, V4, V5. V1 pergi V2, pergi V4, pergi V5. Okey, kita tengok semuanya sekali. Okey, mari kita tengok. Okey, V1 pergi V3. V1 pergi V3 500. Nampak sini. Ni nilai dia 500 Okey, 500. V3 pergi V4. V3 500 lagi. Lepas tu V4 pergi V5 500 lagi. Sini kita ada berapa? 1500 meter. Okey. Seterusnya kita ada yang ni V1 ke V2. V1 pergi V2 600. Tambah V2 pergi V4. V2 pergi V4 800. Tambah V4 pergi V5 500. Jadi di sini cikgu ada berapa? 6 tambah 8 14 19. Okey. Next, cikgu ada yang ketiga. Okey. V1 pergi V2. V1 pergi V2 dulu 600. Tambah V2 pergi V3. V2 pergi V3 900. Tambah V3 pergi V4. V3 V4 500. Oi. V4 V1 V2 V3 V4 tak pergi tambah lagi ni. Tak sampai ni. Ni nak pergi V5. Okey, tambah lagi 600 tambah 900 tambah 500 tambah V4 baru pergi V5 500 lagi. Betul tak? V1 pergi V2 600. V2 pergi V3 900. V3 pergi V4 500. V4 pergi V5 500. Soalnya ni ada berapa ni? 600 tambah 900 tambah 500 2500 mak oi. Bulan puasa ni Okey, jadi kita nak jawab soalan. Jarak laluan sahala yang terpendek. Mana yang terpendek? Mana yang terpendek?
1100 ke, 1005 ke, 1009 ke, 2500. Tanya anak cikgu dapat jawapan dah ni. Ni dah jawapan dia. Yang terpendek. Okey, ni yang terpendek. Jarak laluan sahala yang terpanjang. Oh, kita dah jawab dah. Yang ni jawapan A, ni jawapan B saya. Terus saja dapat 2500 meter. Okey. Next, bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sahala adalah di antara 1.4. Oh, dia guna kilometer. Jadi ada orang lagi dia confuse kan. Jadi yang ni 1100 dapat 1.1 kilometer. 1005 kita dapat 1.5. Okey, 1.9. Yang ni kita dapat 2.5 kilometer. Jadi soalan ini dia kata apa? Di antara 1.4. Ni tak ada. Okey, di antara 1.4 ni tak termasuk. Untuk C hingga 2.1. 1.4 hingga 2.1. 2.1 ni 2.5 tak termasuk. Jadi yang termasuk yang ini saja. 1.5 dengan 1.9. Jadi jarak, bila dia kata bucu-bucu yang perlu dilalui, maksudnya dah jawab dah. Ini dengan ini. Jadi kamu kena tulis bucu dia V1, V3, V4, V5. Satu lagi V1, V2, V4, V5. Tak sia-sia buat ke semua kita punya laluan tadi tu. Dan menjawab ke semua soalan. Okey. Jadi cikgu harap penjelasan cikgu mudah difahami bagi kita punya pembelajaran hari ini, dan cikgu dah terangkan satu persatu. Jadi harap semua orang boleh faham apa yang dimasukkan dengan graf yang terarah, graf tak terarah. Cikgu ulang balik, graf terarah dengan graf tak terarah. Ingat graf terarah dia mesti ada arah kaitan. Yang ni tak terarah tanpa arah kaitan. Apa tu arah kaitan tu? Yang ada ni kalau kita ada A, B, dekat sini C lah contoh. Ni arah dia. Ini daripada B pergi A pergi C. Okey, itu arah dia. Okey, dia mengikut arah penandaan. Lepas tu kita ada juga, okey, cikgu ulang berkenaan dengan graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Okey, graf pemberat ingat dia mesti ada nilai pemberat. Ni macam tadi yang kita buat tu, yang dia buat larian tu. Kalau tak berpemberat maksudnya tak ada nilai lah. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas masa yang kamu luangkan hari ini. Okey, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Subscribe bagi yang belum subscribe. Yang dah subscribe, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Like dan boleh share dengan rakan-rakan yang lain. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.